Baiklah, kita terus bersama dengan bekas pemain kebangsaan Asmawi Bakiri untuk analisis panggilan skuad kebangsaan bagi pertemuan Malaysia dengan Kepulauan Solomon dan juga Papua New Guinea. Saya pasti banyak yang bermain di Minda Asmawi. Tapi tak apa, Dayang mula dulu. Okey, Assalamualaikum Bermawi. Boleh dengar ke? Ya, boleh dengar. Waalaikumsalam, Dayang. Alright. Macam dalam laporan yang kami sediakan tadi, nama yang lama kita dah tak dengar ni, which is Natso Insah, kali terakhir beraksi ketika kendalian Tan Cheng Ho 2018 yang lalu. Adakah satu idea yang bagus untuk panggil dia ke skuad kebangsaan, Mawi? Okey, dia macam ni, Dayang. Kalau bagus kenapa tu, of course, salah satu faktor tinggi Natso Insah ni dipanggil adalah faktor pengalaman. Experience bersama kelab GDT di peringkat antarabangsa di peringkat atasan. Itu yang paling layak untuk Natso Insah dipanggil. Betul, kita tahu dalam kedudukan sekarang dah berumur 36 tahun ketika last dia bersama pasukan negara, 31 tahun bersama Tan Cheng Ho. Tapi impak kesan dia sebagai pemain seniority, pemain yang cukup berpengalaman di peringkat antarabangsa ataupun di peringkat Asia bersama kelab, transfer masuk dalam tim national team masih lagi relevan. So saya jangkakan Kim juga sedar bahawa sebenarnya diri satu pengalaman pemain berpengalaman berumur yang berada dalam skuad kebangsaan untuk imbang dengan pemain-pemain muda yang dipanggil ketika ini. Dan sekali lagi faktor posisi di bahagian tengah menjadi masalah sedikit apabila ketiadaan Braden Gunn. So keperluan Natso juga akan bersaing dengan Litat, Hendrik, Paul Joshua, kemudian Syamil Kuti, ramai lagi Stewart. Jadi dekat situ akan memberikan sedikit imbangan untuk Tan Cheng Ho meletakkan ataupun nak menggunakan Natso untuk berdepan dengan dua perlawanan persahabatan ini, kerana bagi saya masih lagi keperluan Natso untuk dua perlawanan ini saja masih relevan dan boleh diguna pakai. Mawi, ada Safi Rashid. Tapi kita tahu dia agak menyepi sejak kembalinya ke tanah air dari Liga Thailand. Ya, dia masih lagi berlatih dengan JDT. Tapi cukup ke untuk dia menyengat bersama dengan skuad kebangsaan? Okey. Faktor Sapawi, faktor Natso ataupun ada lagi pemain-pemain lain yang kita akan bincang tu, pada saya masih lagi sama relevan kerana faktor Sapawi bermain dalam Liga Thailand, kita kena tengok data tu dan statistik. Diturunkan, dia bermain, ada bantuan assist, kemudian balik bersama kelab JDT walaupun belum lagi diturunkan, belum lagi menghasilkan jaringan di Liga kita. Tetapi saya yakin dan saya pasti inisiatif training di JDT membantu pemain-pemain ini untuk kekal dalam situasi terbaik dalam permainan bola sepak. Ya betul, Sapawi sebenarnya mungkin sedikit perlu mencari rentak permainan bersama pasukan negara nanti. Tapi pada masa sama impak Sapawi Rashid ini ada dalam perancangan Kim Panggung sendiri. Saya yakin pemain muda ini bila berstatus berkaki kiri ini ada sedikit kelebihan yang kita akan guna pakai. Diletakkan di bahagian atas pasti akan ada percaturan Kim Panggung sendiri. Dia ada Arif Aiman, dia ada Akia Rashid, kemudian dia ada Faizal Halim dan Sapawi Rashid yang memainkan peranan di sebelah flank ataupun pergerakan attacking kiri atau kanan. So saya jangkakan ini tak ada masalah kepada Sapawi. Dan saya dapat rasakan bahawa jika diturunkan dua perlawanan ini saja, kita bercakap dengan dua perlawanan persahabatan ini saja, belum ada lagi yang fasa kedua, ketiga, keempat tu mungkin berlainan. Saya jangkakan mereka ini akan memberikan impak kepada pasukan negara nanti. Okey, nama Darren Lock juga tidak dipanggil atas faktor kecederaan, tapi ada nama Syal Fikri yang sudah agak lama juga tidak bersama dengan pasukan kebangsaan. Adakah dia mampu untuk isi kekosongan Darren Lock, Mawi? Kalau dalam perkataan mampu tidak, mungkin ini rezeki Syarif Fikri perlu terjemahkan dengan kemampuan dia. Sebab betul selepas mengalami sedikit satu jangka masa panjang kecederaan, balik untuk mendapatkan tempat di dalam kelab terlebih dahulu itu agak sukar. Tapi baru-baru ini apabila Carever memberikan dia peluang dalam posisi penyerang yang berstatus pemain simpanan keluar masuk sebagai pemain utama, tapi yang lebih penting dia menjaringkan gol. So kalau kita nak comparekan dia dengan Darren Lock yang mengalami kecederaan, yes of course sentuhan scoring dalam area scoring area itu mungkin dalam di box area, ya Syarif Fikri masih ada lagi sentuhan.
Tapi perlu lebih bekerja keras kerana mungkin sedikit faktor bantuan daripada rakan-rakan jika Kim meletakkan macam saya cakap tadi, Safawi atau Faizal Alim atau Akhil Rashid atau Arif Aiman bergerak di sebelah flank. Yes, Safawi, Syarif Fikri punya tempat di bahagian tengah tersebut ada peluang dia bermain dengan baik nanti. Okey. Ada seorang lagi yang tak ada iaitu Dion Coles. Kita tahu sebab dia nak berkahwin so dia tak ada tahniah diucapkan. Tapi persoalannya Mawi bukan siapa yang nak ganti Dion Coles ni. Persoalannya siapa yang nak pikul tanggungjawab selaku kapten nanti. Okey, betul. Bila tengok by seniority ataupun pemain yang konsisten dipanggil dalam pasukan, itu yang lebih penting untuk diletakkan sebagai kapten. Tapi kalau kita lihat mungkin ada konsisten dekat sini seperti macam Sapawi, Faizal Alim ataupun Syahrul Saad ada dekat situ by pengalaman. Tetapi kemasukan Nansuk Insah, saya jangkakan dia akan mengambil pikul tugas itu jika dia diturunkan. Maksud dia kalau dalam pasukan kesemua 27 itu by seniority ada pada Nansuk Insah. Tapi mungkin dalam kesebelasan pemain yang mula nak diturunkan, kalau dia tidak ada, mungkin kelibat Syarul, Faizal ataupun Safawi boleh memikul tanggungjawab tu. Tapi jika dia juga diturunkan sebagai pemain utama kesebelasan dan dia ada untuk Nansuk. Okey, Syahir Bashar, pemain Selangor, jadi satu-satunya pemain baru yang dipanggil oleh Kim Panggon untuk sertai national team. Pada pandangan Mawi sendirilah, apa agaknya reason Syahir ni terpilih? Okey, dia ada berlainan isu sedikit ketika Syahir bersama kelab Selangor dan bersama pasukan negara ketika mungkin SEA Games dan perlawanan-perlawanan sebelum itu dengan pasukan national team. Di bawah kendalian Coach Ella, relate dengan Coach Ella membantu pasukan utama. Of course, report sampai kepada Kim Panggon dan Kim Panggon sendiri menilai pemain-pemain muda ini beraksi. So Syahir Bashar ada kelebihan yang dipanggil atas dasar ketika paling baiklah yang dia beraksi adalah ketika SEA Games tempoh hari. So dekat sini itu kelebihan dia dipilih dan dia dipilih juga adalah mengikut posisi yang Kim Panggon ingin melihat dia beraksi di kawasan, mungkin di kawasan 9 ataupun kawasan 10 untuk melakukan attacking dan imbang di kawasan tengah. Pemain muda of course ada sedikit tenaga yang lebih kuat di bahagian tengah. So saya rasa itu faktor pengalaman pemain muda ini dipanggil dan cuba Kim Panggon meletakkan dia perebutan di kawasan tengah nanti. Okey, Mawi, ada seorang lagi kita nak minta Mawi berikan pandangan. Peranan Litak, Mawi mahu dia bagaimana dalam skuad Panggon? Okey, Litak baru-baru ni pemain paling konsisten di kelab yang senarai kesebelasan utama diturunkan dan dia menjaringkan gol di posisi bahagian attacking. So betul kerja keras Litak sebenarnya ada pada perancangan Kim Panggon untuk di barisan mungkin nombor 8 atau nombor 9 di bahagian tengah. Betul pemain ini saya jangkakan dia akan duduk di belakang sistem kalau Kim menggunakan 3-4-3 mungkin dia berada dalam sistem 4 di kawasan tengah. Dan saya jangkakan pemain ini juga ada peranan yang penting sekurang-kurangnya memberikan bantuan daripada pasukan negara melakukan attacking dan ada di kawasan tengah untuk waktu bertahan. So benda ini jadi satu kebiasaan Litak beraksi di kelab dan bawa masuk kepada national team. Okey, cukup padat apa yang dikongsikan oleh Asmawi Bakiri bersama dengan kami pada malam ini, Azul. Ya, so far so good lah 27 pemain yang dipanggil ini. Mawi pun saya rasa puas hati. Terima kasih Mawi. Thank you. Baik.